kasihan, jalannya tak seindah sentuhan mata, pangkalnya jauh ujungnya belum tiba. Hati bawa berlari, jauh melalui jalan yang sepi, jalan kebenaran indah terbentang di depan mata para pejuang. Jalan kebenaran indah terbentang di depan mata para pejuang. Inspirasi, euforia, Islami, semuanya diikut. Itu diri kita. Itu cara kita berkomunikasi. Itu cara kita bergerak harian. Contoh katakanlah, Mr. Syafir katakanlah, maknanya telinga ke hati. Contohnya kan, dia detail. Tapi dia fikir orang. Okey. Itu artinya telinga ke hati. Ada orang kadang-kadang dia mata ke hati. Dia gerak tapi fikir orang. Ada orang kadang-kadang dia akal ke telinga contohnya kan. Dia fikir tapi jaga dikir. Maksudnya orang ni pertama dan kedua adalah watak kita. Okey. Yang watak yang entah sampai bila kau mau menjauh. Kau ingat kau siapa untuk kau menjauh. Tak pedulinya. Okay, bye. Saya go. Rosdi Wan Ismail, semua permohonan bagi tujuan pajakan dan pemilikan perlu diangkat untuk pertimbangan serta kelulusan pihak berkuasa negeri. Gunung berapi paling aktif di Pulau Sumatera Indonesia meletus pada pukul 2.54 petang waktu tempatan pada semalam menyebabkan hujan abu di daerah Agam di Sumatera Barat dan pihak berkuasa menasihatkan orang ramai memakai pelitup muka. Pusat Vulkanologi dan Mitigasi Geologi Indonesia melaporkan bahawa letusan itu memuntahkan abu mengandungi bahan gunung berapi sehingga 3 km dari kawah puncak diiringi bunyi gemuruh. Dalam pada itu, jurucakap Agensi Mitigasi Bencana Kebangsaan Abdul Muhari berkata tiada laporan mengenai kemalangan jiwa atau kerugian harta benda dan aktiviti masyarakat tidak terjejas. Sekian sahaja berita Ikhwan untuk edisi 10 pagi ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan teruskan kesetiaan anda bersama Ikhwan Inspirasi Euforia Islami. Laporan berita tadi dari sumber bernama. Mari peluang berwakaf kerana wakaf itu memberikan pahala berterusan bersama sertai program wakaf buku IKIM untuk diberikan kepada mereka yang memerlukan. Program ini memberi manfaat kepada pihak-pihak yang memerlukan buku-buku ilmiah seperti perpustakaan awam, perpustakaan sekolah tahfiz, perpustakaan universiti, pusat sumber masjid dan lain-lain. Sekiranya anda berminat untuk menyertai program wakaf buku IKIM ini, hubungi atau WhatsApp 011-5769-5400 untuk tahu kaedahnya. Malaysia Madani adalah panduan, ikhtiar holistik dan dasar pentadbiran yang berteraskan kasih sayang. Ia bertunjangkan sikap saling menghormati, meraihkan kepelbagaian dan pendapat. 5 jari dengan jalur merah putih merupakan simbol rukun negara. Bulan sabit melambangkan Islam sebagai agama persekutuan. Bintang berbucung 14 menandakan perpaduan 13 buah negeri dan wilayah persekutuan. Bulatan biru menzayakan kebulatan muafakat dan perpaduan rakyat. Warna biru bermaksud kesatuan nasional, keterangkuman dan persaudaraan. Kuning, nilai tradisi, kebudayaan dan kearifan tempatan. Merah, keberanian, jati diri dan keazaman. Putih, keluhuran budi, kesucian hati dan hasrat murni. Kapsul Masa.
Pada 28 Jun 1924, Majlis Perasmian Tambak Johor telah disempurnakan oleh Sir Lawrence and Gilmart, Gabenor Negeri-Negeri Selat di Johor Bahru, Johor. Majlis yang disaksikan oleh Duli Yang Maha Mulia Sultan Ibrahim Sultan Johor ini turut dihadiri oleh para kenamaan dari Negeri Selangor, Negeri Sembilan dan Perak. Tambak Johor merupakan tambak batu berukuran 1056 meter dengan keluasan 17.3 meter yang merentangi Selat Teberau. Ia mempunyai landasan kereta api 2 hala, sebatang jalan raya selebar 26 kaki dan lorong pejalan kaki di kedua-dua belah arah. Projek pembinaan tambak ini dimulakan pada tahun 1919 dan siap sepenuhnya pada tahun 1923 dengan perbelanjaan sebanyak $17 juta. Ia mempercepat dan memudahkan lagi urusan pengangkutan ke Singapura yang sebelum ini banyak bergantung kepada kenderaan air. Petikan fakta ini disediakan oleh Seksyen Dokumentasi dan Penerbitan Arkib Negara Malaysia. Lahad Datu 107.3 FM. Allahumma antas salam wa minkas salam wa ilayka ya'udu salam fahayna rabbana bis salam wa adkhilna al-jannata daras salam tabarakta ya الجلال والإكرام اللهم أنت السلام ومنك السلام وإليك يعود السلام فحينا ربنا بالسلام وأدخلنا الجنة دار السلام تباركت يا ذا الجلال والإكرام اللهم أنت السلام ومنك السلام وإليك يعود السلام فحينا ربنا بالسلام وأدخلنا الجنة دار السلام تباركت يا ذا الجلال والإكرام اللهم أنت السلام ومنك السلام وإليك يعود السلام فحينا ربنا بالسلام وأدخلنا الجنة دار السلام تباركت يا ذا الجلال والإكرام اللهم أنت السلام ومنك السلام وإليك يعود السلام فحينا ربنا بالسلام وأدخلنا الجنة دار السلام تباركت يا ذا الجلال والإكرام. Selami ilmu untuk kehidupan kita seharian bersama Syafiq Saleh di Aspirasi 10.1. IKIM, Inspirasi Inforia Islami. Radio IKIM, Radio Islami nombor 1 di Malaysia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, saya Syafiq Saleh. Kita kembali bersama-sama di Aspirasi 10.1 bersama untuk edisi hari ini, hari Isnin pagi 4 Disember 2023. Moga kita hari ini dapat lalui lagi dengan kebaikan, amalan kita, usaha kita, doa kita, semuanya kerana Allah Subhanahu Wa Taala. Semoga Allah berikan nilai yang terbaik dalam hidup
hidup ini. Okey, terima kasih pengisian sebentar tadi untuk Warna Pagi IKIM. Kita nak teruskan lagi. Lepas ni ada rancangan Pesona di Zahra. Tonton di YouTube juga di Facebook IKIM. Okey, selamat bekerja untuk anda yang bertugas dengan apa cara sekalipun. Mungkin juga ada hari ini yang dah bermula buat tugasan luar ke, outstation ke kan, ke mana arah pun. Yang penting kita rancang sebaiknya tugasan kita. Tingkatkan nilai syukur kita, dan bersyukur itu bukan kerana semuanya baik-baik saja, tetapi kita syukur tu sebab kita percaya selalu ada sisi baik di sebalik sesuatu yang kita anggap tidak baik. Untuk apa tu? Maksudnya kita berhusnuzan, bersangka baik, dan juga tetap bersyukur walau apa saja dugaan cabaran sekalipun. Okey, jom teruskan lagi. Kita nak buka tirai hiburan kita pertama ni. Kita ada Mirwana, lagunya Takdir Penentu. Kekal di IKIM, inspirasi infra Islami. Kau membuat hidupku ceria, dengan senyummu ku memuja kebesaran Tuhan yang Maha Esa. Bahagia ku rasa jika bersamamu, tiada apa yang dapat digambarkan, membawa sinar baru. Janjimu kepadaku sentiasa di sisiku selalu, menemui segalanya. Kau tiada lagi, mungkin kita akan bertemu, takdir penentu. Namun kan ku teruskan hidup ini, kan ku buktikan segala cita dan janji. Suatu hari nanti, janjimu kepadaku sentiasa di sisiku selalu, menemui segalanya. Kau tiada lagi, mungkin kita akan bertemu, takdir penentu. Sukar untuk ku temui lagi insan mulia yang sejati. Suka dan duka bersama kita lalui. Namun ku cita-cita, walau kau tiada di sisiku lagi, menempuhi segalanya, dan ku teruskan jua. Mungkin kita akan bertemu, takdir penentu. Mungkin kita akan bertemu, takdir penentu. Mungkin kita akan bertemu, takdir. Al-Quran Teging Telaga Biru ada 25 kelebihan. 25 kelebihan dalam satu Al-Quran. Ada 341 penanda. 341 penanda. Memfokuskan sirah, doa, fiqh dan kisah umum sebagai bacaan dan amalan. Al-Quran Teging Telaga Biru, pelbagai corak dalam bentuk zip atau diari. Hubungi 0362754070 atau layari telagabiru.com.my. Assalamualaikum. Apabila dikatakan wanita, tak akan boleh lari untuk fokus pada kecantikan, luaran dan dalaman. Tak kiralah berapa usia sekalipun, nalurinya memang begitu. Wanita apabila mencecah usia 40-an akan mula merasai perubahan yang sangat ketara berlaku pada diri, emosi dan juga fizikal. Sedar atau tidak, ia sangat mempengaruhi kehidupan kita sehari-hari. Ia merupakan satu cabaran apabila waktu ini kulit akan jadi sangat kering, berkedut, kulit wajah akan berjeragan, akan melendut atau jatuh.
tekstur kulit jadi lebih kasar. Emosi mula terganggu, berlakunya mood swing, kejap sedih, kejap gembira, suka menyendiri, kerap termenung, ada kala marah dan sensitif tanpa sebab. Malah, metabolisme semakin menurun. Apabila usia kita meningkat, masalah kesihatan pula datang satu persatu. Ini semua disebabkan oleh hormon estrogen yang mula menurun. Hormon ini sangat penting untuk wanita bagi mendapatkan kulit, emosi, fizikal dan juga dalaman serta luaran yang sihat dan seimbang. Puan-puan yang dirahmati Allah, usia akan datang tanpa kita minta. Namun, kita boleh bantu untuk tidak alami semua simptom tersebut yang boleh mengganggu kehidupan kita. Alhamdulillah, awet muda Go dari Puteri Alia telah banyak membantu ramai wanita untuk kembali ceria, bahagia dan yang paling penting lebih yakin menjalani hidup walau berapa pun usia kita. Kesihatan dan kecantikan adalah tanggungjawab kita sendiri. Dengan satu tindakan kecil mampu merubah kehidupan lebih membahagiakan untuk diri dan keluarga. Untuk kami bantu, boleh hubungi kami di nombor 010 400 7232 atau 019 221 7232. Follow kami di TikTok Founder of Puteri Alia ataupun IG Puteri Alia dan Facebook Puteri Alia HQ, insya-Allah. Sentiasa bersama berkongsi info terkini. Pastinya di IKIM, Inspirasi Inforia Islam. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirkafi. Bismillahirmuafi. شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الشافي. بسم الله الكافي. بسم الله المعافي. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الشافي. بسم الله الكافي. بسم الله المعافي. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الشافي. بسم الله الكافي. بسم الله المعافي. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الشافي. بسم الله الكافي. بسم الله المعافي. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم.
Setelah melakukan ujian untuk terbang pada tahun 852 Masihi, Ibn Firnas membuat penelitian yang mendalam sebelum melakukan ujian tersebut buat kali kedua, iaitu pada tahun 875 Masihi, pada usia beliau 65 tahun. Ibn Firnas mengundang orang ramai untuk menyaksikan percubaan bersejarah beliau untuk terbang di Jabal Al-Arus di kawasan Rusafa, berhampiran dengan Cordoba. Penerbangan yang dilakukan itu agak berjaya, namun disebabkan tidak mengambil kira cara burung mengepak ketika meluncur turun dan mendarat, beliau telah mengalami kecederaan serius yang menghalangnya daripada melakukan ujian untuk terbang yang seterusnya. Sumbangan besar Ibn Firnas memberikan manfaat besar kepada manusia sejagat. Konsep yang digunakan oleh Orville Wright dan Wilbur Wright untuk membina kapal terbang berpandukan teori yang diasaskan Ibn Firnas kira-kira 1000 tahun sebelum mereka. Ibn Firnas yang diiktiraf sebagai pencipta mesin terbang dan individu pertama dalam sejarah yang melakukan percubaan untuk terbang meninggal dunia pada tahun 887 atau 888 Masihi. Dan kami kurniakan lagi kepadanya, keluarganya, dengan sekali ganda ramainya sebagai satu rahmat dari kami dan sebagai satu peringatan bagi orang-orang yang berakal sempurna supaya mereka juga bersikap sabar semasa ditimpa malang. Surah Sad ayat 43. Bersama-sama Ustaz Muhammad Abdullah Al-Amin membawakan perkongsian ilmu dan panduan kekeluargaan menerusi rancangan Pesona di Zahra. Orang perempuan macam tu cerewet tak? Tak semestinya. Kalau kita berurusan dengan orang mata, jangan kecil hati. Yang bersiaran setiap hari Isnin jam 10.15 pagi. Keluarga adalah tempat di mana kehidupan dimulai dan cinta yang tidak pernah berakhir. Pesona di Zahra, hanya di IKIM, Inspirasi Inforia Islami. Lembah Kelang 91.5 FM. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa salim. Syukur kita kembali lagi bersama untuk pertemuan di Aspirasi 10.1 dan saya Syafiq Saleh. Kita nak buka tirai di pagi Isnin ini dengan rancangan Pesona di Zahra. Jom tonton sekarang sebab dah pun kita lancarkan ketika ini siaran live kita di Facebook dan juga di YouTube. Anda boleh sama-sama sertai kita di situ, like, comment, share dan juga boleh sama-sama letakkan apa learning point ataupun soalan ke dekat bahagian ruangan komen tu, boleh kita belajar sama-sama di situ. Okey, menerusi pertemuan rancangan Pesona di Zahra, jom kita nak sama-sama dengarkan lagi perkongsian ilmu oleh tetamu kita yang dah pun ada dekat talian ni. Nak terus menggalu-galukan kehadiran Ustaz Muhammad Abdullah Al-Amin, dah pun ada sama-sama di sini. Assalamualaikum Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah. Dengar suara Ustaz ni ke lega Ustaz? Sebab orang kata Ustaz kan, biasanya orang kata apa, kadang-kadang dekat utara, dekat selatan, dekat timur, dekat barat. Alhamdulillah, apa khabar Ustaz? Okey kan semuanya? Bagus, Alhamdulillah. Masya Allah. Semoga baik-baik. Beberapa urusan di luar negara. Okey. Itulah kan, level Pesona di Zahra ni international Ustaz. Masya Allah. Dan tak lupa juga sahabat-sahabat pendengar kita pun kata dengar juga dekat Riau, Indonesia, dekat Singapura, dekat Thailand. Masya Allah. Terima kasih untuk anda yang sama-sama sudi meriahkan lagi, imarahkan lagi majlis ilmu kita. Baik Ustaz, kita nak teruskan untuk sembang-sembang kita lagi Ustaz. Nak bincang-bincang lagi sebab dalam diam tak diam Ustaz, kita dah masuk bulan Disember dah kan Ustaz, kita bincang bab watak ni kan. Sekejap je ya Allah. Jadi Ustaz, kita nak bawa lagi Ustaz untuk fahamkan lagi dengan lebih lanjut tentang watak MATH ini, dan untuk kali ini kita beri fokus kepada tajuk kematangan hidup. Adakah watak-watak ini ada kaitan dengan MATH tersebut? Ustaz, sedikit mukadimah dalam perkongsian kali ini, silakan. Okey, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi washabihi wa man tabi'ahu wa man nasara wa wala. Alhamdulillah Allah DJ Syafiq kepada seluruh ibu-ibu, akak-akak, ayah-ayah, abang-abang serta adik-adik yang saya sayangi dan saya doakan yang kebaikan sekalian. Syukur kepada Allah Subhanahu wa taala, kita menyambung kembali maknanya Pesona di Zahra kita walau di mana kita berada. Saya berada di luar negara dalam beberapa urusan.
Mohon doakanlah keselamatan, kebaikan dan juga selamat pergi dan selamat balik insya-Allah. Amin, amin. Okey, jadi hari ini kita bincang mengenai kematangan hidup. Okey. Semua orang suka kepada orang yang matang. Maknanya kalau kita nak isteri, kita nak isteri yang matang. Ya. Kalau nak suami, suami yang matang. Dan kita suka anak kita anak yang matang. So, main kepada ataupun asas kepada kematangan ni adalah dia memahami. Okey. Matang ni adalah orang yang memahami tanpa dicakap. Okey. Kalau anak kecil kita hari ni asyik nak disebutkan, sekali sebut, sekali ketuk, sekali jalan, sekali ketuk, sekali jalan, dan dia tak faham pun mak dia tengah marah ke, mak dia tengah susah ke, bapak dia tengah sakit ke, maknanya dia tak ada kematangan. Okey. Jadi maknanya seorang isteri kadang-kadang maknanya mana tengok suami tu kan, maknanya dalam keadaan susah ke apa ke, dia tak faham, maknanya dia tak ada kematangan. Begitu juga dengan isteri kan, dia begitu dengan suami, isteri tu tengah susah ke apa ke, maknanya dia tak ada kematangan. Jadi kematangan ni dia punya basic dia ataupun dia punya asas dia adalah memahami. Okey. Jadi kita semua nak membina kematangan dalam hidup kita, sama ada secara kita belajar secara skill ataupun benda tu datang dengan pengalaman. Setelah kita bergaul dengan ramai orang, kita faham, oh tak boleh buat macam ini, orang marah ni. Jadi kita ada kematangan. Oh tak boleh bergurau macam ini ni, sebab ini bukan bergurau ni, ini menyentuh sensitivity. Maknanya kita belajar dengan pengalaman kita, atau kita belajar dengan skill, kita belajar dengan ilmu, apa ini, macam mana dan sebagainya. Jadi dalam personal Zahra ni, kita dah belajar dekat setahun mengenai perbezaan-perbezaan antara manusia. Itu adalah asas kepada kematangan. Sebab kita akan faham tanpa orang tu sebut apa benda yang sensitif bagi dia, apa benda yang maknanya bagus bagi dia yang perlu kita iktiraf, kita perlu menghargai dan sebagainya. Okey. Jadi maknanya dalam personal Zahra ni kita bincang mengenai MATH, mata, akal, telinga, hati, kita dah belajar. Jadi maknanya ada 4 persoalan untuk kita selalu tanya dalam diri kita supaya kita mempunyai kematangan. Okay, ada 4 persoalan yang kita kena tanya seorang diri kita secara benda tu secara skill ataupun dengan pengalaman dia berlalu secara kita tak perasan benda tu. Ada 4 persoalan yang kita kena selalu tanya sampai benda tu menjadi satu benda yang kebiasaan bagi diri kita. Okey. Yang pertama, benda yang kita perlu tanya adalah siapa diri kita. Okey, siapa diri kita ni berdasarkan daripada ilmu yang kita belajar sepanjang tahun ini. Sama ada kita orang mata yang action oriented, nak cepat, mana pergerakan, atau kita orang telinga yang information oriented, maknanya maklumat, atau kita orang akal secara berfikir itu secara objektif, secara linear, ni nak buat apa ke depan, ataupun kita adalah orang hati inner oriented, dalaman sangat penting. Kita kena kenal diri kita. Okey, jadi maknanya mengenal diri ni kena analisa. Sebab itu dalam Quran Allah sebut wa fi anfusikum afala tumsirun. Diri kamu tidakkah kamu perhatikan? Jadi bukan perhatikan secara zahir semata-mata, secara jasad semata-mata, tapi antara benda yang penting dan tidak kalah penting adalah mengenai perwatakan ini. Okey, kita dah bincang satu tajuk dalam personal Zahra ni, bagaimana strength based leadership. Maknanya kepimpinan berasaskan kekuatan diri kita. Maknanya apa kelebihan kita sebagai orang mata, itulah yang jadi diri kita untuk kita membina leadership kita atau kepimpinan kita. Dan begitu juga dengan orang telinga, begitu juga orang akal, begitu juga orang hati. Sebab benda ini yang kita bincanglah real. Dia bukan teori semata-mata. Tuan-tuan, puan-puan, para pendengar yang saya sayangi, boleh praktiskan terus. Saya banyak jumpa kat luar kan, DJ Syafiq. Maksudnya bila kita jalan keluar, ramai orang jumpa, Ustaz, oh terima kasih dah Ustaz, barulah saya kenal isteri saya, barulah saya kenal suami saya kan. Yeah. Padahal dia dah berkahwin dah 30 tahun kadang-kadang. Kadang-kadang berkahwin dah 40 tahun kadang-kadang kan. Jadi maknanya dia hanya kenal yang zahir saja. Tapi benda-benda watak ni benda real Yeah. Dan benda yang kita boleh jangkakan. Sebab itu ada yang mencadangkan untuk kursus kahwin, masukkan benda ni. Sebenarnya memang sangat bagus. Mana kita mengenal supaya membentuk kematangan sebelum maknanya betul-betul duduk berkahwin. Sebab kita boleh jangkakan sebagai orang telinga. Kita boleh jangkakan apa dia akan buat. Sebab dia orangnya detail, kita boleh jangkakan macam mana kemasnya dia. Kita boleh jangkakan the stress kalau bersepah. Kan? Kita boleh jangkakan orang mata tu macam mana. Nak cepat-cepat, menggesa je kerja. Kan?
Kita boleh jangkakan orang akal macam mana duduk stone, mulutnya longkang, mulutnya bukan longkang, di sini orang akal itu kena di sini Ya. Kita boleh jangkakan benda-benda tu. Walaupun ketika bercinta, benda tu tak nampak dan tak keluar. Sebab benda yang dipaparkan ketika bercinta tu benda yang kita ada base untuk maknanya ambil hati orang lain. Tapi bukan diri kita sebenar. Banyak orang ketika bercinta dia tak jadi diri sebenar. Tapi ni bukan kat sini, tapi kat Baghdad saya cerita. Sebab saya pernah pergi Baghdad. ini kita cerita kat Baghdad. Lain-lain. Kita okey. Kita dekat Kelang, dekat Balakong, dekat Rompin, dekat Gubusang, dekat Kota Baru, dekat Johor Baru, okey. Karawang. Okey. Ini saya cerita orang bercinta kat Baghdad. Dia cuba memaparkan. Okey. Jadi itu persoalan pertama untuk memilih kematangan. Diri kita ni siapa? Okey, apa kekuatan diri kita? Itu memang kena faham. Dan kalau boleh dah setahun kita belajar. Sebab 1 dan 2 adalah diri kita, 3 dan 4 adalah ketika kita stres, kita akan jadi benda tu. Sebab tu ketika orang stres, ketika orang tertekan, dia tidak menjadi diri dia. Contoh, dia orang hati, tak berkira pun. Tetapi ketika dia stres, dia menjadi orang telinga contohnya. Tak berkira lah. Ketika stres dia akan jadi macam tu. Jadi maknanya kita boleh agakkan dan kita boleh jangkakan. Itu soalan pertama. Okay. Soalan yang kedua adalah siapakah orang yang maknanya ada di sekeliling kita? Sekeliling kita, siapakah ini berdasarkan juga apa yang kita belajar MBTH. Siapa isteri kita? Siapa anak sulung kita, anak kedua, anak ketiga, anak keempat dan seterusnya. Bapa mertua kita siapa? Mak mertua kita siapa? Supaya apa? Kita faham dia, kita boleh jangkakan dengan apa yang kita telah pelajari. Supaya kita boleh mengelakkan konflik dan kita boleh meluaskan toleransi kita. Contoh katakanlah, mak mertua kita orang telinga. Memang detail orangnya dan mungkin orang telinga ni tak kita dah belajar mengenai kebarangkalian. Maknanya apa yang dia boleh kena, antaranya OCD kan. OCD ni maknanya cermat, cemas, obsessive compulsive disorder. Maknanya dia akan stres kalau dia tak berkemas. Sedangkan kita orang mata, kita menantu, kita orang mata contohnya kan. Kita memang jadi tak kisah pun. Dia boleh berlaku konflik tu kalau kita tak faham orang sekeliling kita apa. Jadi kalau kita tahu, dia orang telinga, maksudnya kita boleh jangkakan dan kita takkan mengata dia, apalah mak ni kan, berkira sangat, sepas sikit tak boleh kan. Dah budak kecil, anak kita main, bersepah, dia stres. Dah ada orang telinga, dia akan boleh stres benda macam tu. Kan? Jadi maknanya, siapa orang sekeliling kita? Soal itu soalan kedua yang kita kena sering tanya. Bila kita jumpa orang, kita jumpa manusia, siapa orang ini? Siapa orang ini? Jadi kita boleh terus faham. Kalau ada orang telinga, apa yang sensitif bagi dia? Orang mata, apa yang sensitif bagi dia? Orang hati, apa yang sensitif bagi dia? Orang akal, apa yang sensitif bagi dia? Okay, orang mata. Paling sensitif bagi dia kalau lambat. Kita dah bincang benda, kita ulang balik. Paling sensitif bagi dia kalau lambat, terhegeh-hegeh bagi dia tu. Sebab orang mata, orang yang paling menekankan soal masa, tapi masa tu masa dia. Masa dia. Kalau dia cepat, akan main lagi kan. Tapi kalau dia lambat, ikut dia lah. Masa dia. Orang telinga paling menekankan soal maksudnya detail. Kalau tak cukup maklumat, dia akan pening. Bercakap orang telinga tak boleh gesa-gesa, tak boleh cepat-cepat. Kena terangkan satu-satu. Orang akal paling menekankan soal logik. Tapi logik dia, ikut logik dia. Dia akan mudah judge. Contoh macam merepek orang ni, ngarut ada ni. Sebab logik tu logik dia. Okay. Dan orang hati paling menekankan benda-benda soal dalaman. Dalaman ni maknanya aku suka kau, semua okey. Aku tak suka, habislah. Habislah kau, emosi dia. Okey, kita ada 4 soalan yang kita kena selalu tanya diri kita. So kita dah bincang 2 daripadanya. Tunggu, kita bincang lagi 2. Apa benda soalan yang kita kena ada untuk kita ada kematangan dalam kehidupan dan dalam diri kita. Baik, insyaAllah kita akan sambung lagi 2 lagi perkara. Apa soalan tersebut? Kan Ustaz nampak macam simple je. Siapa diri kita, siapa orang sekeliling kita. Tapi sebenarnya itu adalah yang kita perlu buat
research dalaman kita kan Ustaz, supaya kita kenal antara kita siapa yang ada circle kita ni. Baik, kita akan bincang lagi selepas ni. 2 lagi soalan, apakah ia? Nanti Ustaz akan sambung selepas ni. Okey, kita rehat seketika. Kalau ada soalan pertanyaan boleh hantarkan ke talian WhatsApp Konti 0112900404. Juga boleh letakkan soalan dan juga pertanyaan anda di bahagian ruangan komen di Facebook dan juga di YouTube IKIM. Okey, kita rehat seketika, kembali selepas ini. Apa makna At-Tawwab? At-Tawwab artinya yang maha menerima taubat. Kita ini pentaubat. Dia maha menerima. Orang yang senantiasa bersedia menerima tetamu tentu akan selalu mempelawa tetamunya datang. Hal yang sama, lebih hebat pada Allah, kerana dia sentiasa menanti saat kita memohon, "Ya Allah, aku bertaubat padamu." Ketika itulah dia berkata, "Akulah yang namanya At-Tawwab." Aku, kata Allah, adalah seperti mana yang kamu gambarkan diriku, maka itulah aku. Kalau kita menggambarkan Allah dengan At-Tawwab, yang sentiasa menerima taubat, insya-Allah Allah akan pandang kita dengan wajah yang sentiasa meredai atas kita. Apabila kita sampai ke traffic light, berhenti ke traffic light, jangan biarkan gear lever kita berada di posisi D, stand for drive. Tidak, mesti berada di N. Ini akan berikan keselamatan. Brake, tarik handbrake, letak gear lever kepada N. Apabila mulakan perjalanan, hijau je traffic light, tarik balik kepada D3 dan lepas handbrake, mulakan perjalanan. Lepas beberapa saat speedometer naik, tolak saja gear lever tersebut kepada D. Ini akan memberikan impak yang baik. Jadilah pemandu bijak, kocik selamat, jiwa selamat, harta selamat. Keselamatan diutamakan. Teruskan bersama IKIM, Inspirasi Euforia Islami. Stream Radio IKIM di mana sahaja anda berada. Layari laman web www.ikim.my atau muat turun aplikasi Radio IKIM di Google Play Store dan Apple App Store. Terkini, Radio IKIM turut boleh didengari menerusi aplikasi Audio Plus dan MyTV mana-mana. Muat turunnya sekarang menerusi Google Play Store, Apple App Store dan Huawei App Gallery. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa salim. Syukur. Kita teruskan lagi perkongsian menerusi Aspirasi 10.1. Saya Syafiq Saleh. Kita berada di rancangan Pesona di Zahra. Bersama-sama perkongsian oleh Ustaz Muhammad Abdullah Al-Amin. Jom tonton sekarang di YouTube, di Facebook. Sebab kita ada secara langsung di situ. Meriah ni dekat bahagian komen. Kalau siapa yang ada dekat dalam platform media ni kita Ustaz, meriah sungguh komen-komen. Ada yang bagi pengalaman pun ada. Saya nak baca sikit lah Ustaz, boleh? Izmil Haris katanya, Ustaz, betul-betul biasanya di awal perjumpaan saya akan test dulu dengan orang-orang sekeliling. Tadi tu merujuk pada soalan kedua, siapa orang sekeliling kita. Okey, tanya dulu, pakcik marah. Kalau dia jawab tidak, dancing lah sampai pagi, kata dia. Maksudnya tenanglah kan. Maksudnya dia nampak dalam soalan dia pun dia dapat tahu orang tu. Maksud dia orang hati. Macam tu. Macam-macam kan pengalaman tu. Jadi Ustaz, jom teruskan lagi Ustaz. Ada 4 soalan yang perlu kita tahu apabila kematangan hidup kita ni. Yang pertama, kita kena tahu siapa diri kita. Yang kedua, siapa orang yang ada sekeliling kita. Yang ketiga dan keempat, silakan Ustaz. Okey, setelah kita yang ketiga, maknanya kita tanya soalan pertama, tanya soalan kedua. Yang ketiga adalah sekarang ni kita dalam situasi apa yang perlu kita paparkan. Okey, contoh ni kalau saya mengajar mengenai bisnes kan. Banyak orang maknanya mengajar bisnes dengan berbagai-bagai teori. Kan? Tapi ada satu teori iaitu tentang bisnes ni bisnes orang apa. Contoh kedai makan kedai makan ini bisnes orang apa sebenarnya. Contoh, kalau untuk orang yang ambil order itu perlukan orang hati. Macam orang hati kan entusiastik kan. Assalamualaikum pakcik, makan apa pakcik kan. Orang akal mulut sinis kan. Maknanya kalau kita orang akal,
kita bisnes kedai makan dari sudut yang untuk ambil order pelanggan kan, kena berwatak, kena explore watak hati untuk itu kan. Maksudnya kita kan melayan orang, so maknanya melayan orang ni kelebihan bagi orang hati. Tapi kalau dia kata kita sebagai orang akal, kita dengan gaya orang akal, kita dengan mulut sinis kita ni, macam nak makan apa? Kalau tak nak makan, orang lain nak duduk sini ni. Mungkin hari ni dia tak nak makan. Okay. Lain macam tapi, tanya dia, Ustaz. Kita buat macam tu menjadikan dia takkan datang kedai kita. Tak selesa dia. Betul. Maksudnya apa kita paparkan? Okey, yang tukang masak sebagai perwatakan orang telinga. Sebab tu kalau dalam sebuah bisnes ataupun situasi bisnes, saya suka bentuk sebagai tim. Bisnes ni dia bukan kira apa yang kita capai. Sebenarnya kita boleh pergi jauh dengan tim, dan kita kena pilih tim ataupun jamaah ataupun siapakah orang kumpulan kita untuk bersama-sama tu, dan letakkan sesuai dengan tempat dia. Saya dengan izin Allah menjadi beberapa penasihat kepada beberapa syarikat. Jadi maknanya apabila kita ceritakan mengenai realnya MATH ni, orang mata, orang telinga, orang hati, dan dia reposition balik, dia letakkan balik orangnya pada tempat dia, Masya Allah, dia punya skill boleh pergi, Masya Allah, luar biasa. Jadi maknanya meletakkan satu pada tempat dia dan kita kena faham, okey, ni situasinya apa, kita sendiri kena paparkan apa. Kita datang kepada contoh macam situasi yang tidak menentu kan, perlukan keputusan yang cepat. Contoh macam katakanlah ada accident yang kita terlibat dengan dia, keputusan cepat ni nak buat apa itu kena orang mata punya watak, spontan, nak buat apa, jangan duduk bela analisa apa, kan. Jadi mana kena belajar ini situasi apa yang perlu dipaparkan. Kalau dia kata dia sebuah tim, apakah situasi yang perlu paparkan. Kalau bisnes apa? Ni bisnes orang telinga, sebab contoh macam firm auditor contohnya, orang telinga sangat bagus. So kalau kita orang mata, walaupun kita ada kelulusan maknanya dalam audit ataupun account, kita kena belajar menjadi orang telinga yang memang lebih detail kan. Maknanya secara apa yang perlu lah, ini jadi situasinya apa contoh so kita kena belajar memaparkan, walaupun bukan watak kita, tapi kita belajar untuk memaparkan supaya kita boleh jadi lebih fleksibel lagi. Okay, dan soalan yang keempat yang perlu kita selalu tanya adalah, apa yang perlu kita tingkatkan diri kita ni menurut keperluan. Kita boleh tingkatkan semua benda bagus, tapi utamakan yang keperluannya apa kan. Contoh macam dalam rumah tangga contohnya kan, memang kena ada unsur hati contohnya. So kalau orang yang unsur hati nombor 4, Masya Allah, dia agak keras dalam rumah tangga dia. So dia kena belajar memaparkan begitu apa yang mengikut keperluan dia contohnya kan. Dari dalam keadaan yang tertentu kena watak sebagai watak orang hati. Kita bukan jadi orang lain, kita belajar itu kematangan memaparkan sesuai dengan keadaan. Jadi kelemahan diri kita ni masih kita tingkatkan mengikut keperluan dia. Macam saya sebut lah, untuk kita katakan kita bukan orang telinga, kita nak jadi macam orang telinga, kita tengok contoh yang very spesifik. Contoh macam orang telinga dalam bab mengemas, menyapu sebagai orang telinga. So kita belajar macam mana aku kalau menyapu mesti nak jadi macam orang telinga. Orang mata menyapu biasanya dia bagi orang telinga macam tak menyapu bagi orang telinga dia macam tak menyapu, tapi orang telinga menyapu tu memang ke detail. So saya secara selektif ni, dalam bab menyapu rumah tangga aku mesti nak detail. Kalau mak mertua kita orang telinga, so kita tengok ada aku balik kampung 10 benda ni aku mesti nak cuba untuk explore dalam bab macam contoh cermin contohnya kan, atau mak mertua nak atas rumah kita, mak mertua kita orang telinga, dalam bab cermin jadi orang telinga, dalam bab menyapu orang telinga, dalam bab mengemas katil jadi orang telinga, walaupun kita bukan orang telinga. Kita bangunkan secara very spesifik macam mana orang mata, very spesifik lagi soalan dalam bab keputusan, dan tiba-tiba aku dah explore watak mata jadi maknanya baru kita akan jadi orang yang matang. Jadi 4 soalan yang kita kena maknanya selalu bertanya kat diri kita untuk kita menjadi satu peribadi yang matang. Pertama, siapa diri kita. Yang keduanya, orang lain tu apa, siapa dia. Yang ketiganya, situasi sekarang ni apa yang aku nak paparkan.
Yang keempatnya, meningkatkan kelemahan diri kita mengikut keperluan. Keperluan yang very spesifik. Contoh kalau kita bekerja di mana-mana institusi, kita kena tingkatkan sesuai dengan keadaan institusi itu. Sebab orang ambil bekerja dengan kompetensi. Kompetensi ni maknanya kelulusan lah, senang faham kelulusan. Tapi kenapa orang buang orang? Orang buang orang kerana attitude. Attitude maknanya peribadi dia tak sesuai dengan kerja itu, dengan tempat itu. Maknanya sebab tu kita kena tingkatkan kelemahan diri kita very spesifik mengikut keperluan. Contoh saya suka bagi contoh. Kita masuk universiti tak ikut watak tau. Kita orang mata, kita ambil accountant, kita akan lulus. Kalau kita belajar dan kita ikut betul-betul soalan dia, jawab peksa, kita akan lulus. Tapi dia tidak akan sedetail orang telinga yang ambil accountant. Kita ada kelulusan. Ada jawatan kosong, kita buat interview. Orang mata kan enthusiastic, interview macam, oh saya, jadi bos pun tengok, yakin lah. Sekali masuk kerja, takkan boleh sedetail macam mana orang telinga yang buat. Itu kita kena bangunkan kelemahan kita mengikut keperluan. Kalau tak, kita tak akan dianggap sebagai orang perform. Perform tu maknanya orang yang berjaya dalam melakukan tugasan kita. Jadi orang dibuang kerana attitude. Attitude tu maknanya perangai dia tak suit, tak sesuai dengan pekerjaan tu. Tapi ambil bekerja dengan kelulusan. Ini penting juga bagi bos-bos kan. Tengok orang apa sesuai dengan pekerja apa kita nak tawarkan semuanya. Supaya kita tak membazir masa dalam cuba buang kan. Membazir masa. Kita cari orang yang betul dalam tugasan yang betul. Empat soalan untuk membentuk kematangan. Dan mudah-mudahan kita dikurniakan kematangan dalam hidup, insya-Allah. InsyaAllah Ustaz itu yang penting tu. Kalau Ustaz sebut babak kerja ni, ramai dah pemula masuk kan. Ada yang bertanya lagi tadi, saya terpandang daripada Nur Hayani alias katanya, Ustaz kalau pengurusi masjid watak apa Ustaz? Ni ayah mertua pengurusi masjid ke macam mana ni, ataupun suami ke macam mana ni kan. Allahu Akbar. Okey Ustaz, mungkin ada satu soalan yang kita ada sikit masa Ustaz sebelum kita berehat yang kedua ni Ustaz. Ada yang bertanya tadi, macam mana kita nak kenal dengan cepat ataupun dengan mudah orang itu kategori apa Ustaz? Mungkin cara kita bersama dengan dia ke macam mana Ustaz? Baik. Okey. Untuk paling cepat adalah kita ketepikan dulu yang paling bukan dia. Jangan cari siapa dia dulu. Yang paling bukan dia. Okey, contohnya kita berbual. Dia ingat tak, enthusiastic ni orang mata, enthusiastic ni maknanya kalau bercakap tu nampak dia punya perasaan macam beria bercakap kan. Oh ginilah, oh ya. Itu orang mata dengan orang hati. Kan? Kalau orang telinga dan orang akal ni dia stone dia lah. Misalnya dia macam tu kan, dia cara dia lah, slow dia tu macam dia bukan slow, macam tak entusiastik lah kita panggil kan. Jadi maknanya kita tengok berbual dengan dia, kita terus tepikan, oh dia ni bukan orang telinga, dia ni bukan orang akal. Terus kita akan dapat yang dua tu itulah peribadi dia. So antara dua tu kita tengok, oh dia ni mata ke hati atau hati ke mata contohnya kan. Oh dia ni mata ke telinga atau telinga ke telinga ke mata. Maksudnya jadi dalam masa 2-3 minit kita boleh ketepikan dulu benda yang paling bukan dia. So kita akan dapat dia tu siapa. Dan benda ni satu lagi sebenarnya orang watak-watak ni dia memang ada dia punya gaya dia. Jadi sebenarnya kalau sebab tu saya pernah sebut dulu, apa yang kita belajar pada hari ni praktiskan untuk 500 orang. 500 orang tu tak banyak tau. Office kita pun 30 orang. Mak mertua saudara mara kita mungkin lagi 50 orang. Kita duduk kedai makan, kita tengok. Sebab kalau tuan-tuan dah praktis untuk 500 orang, sebenarnya mata tuan-tuan nanti akan nampak terus. Oh dia ni telinga, nampak terus. Sebab dia ada gaya dan pattern yang sama sebenarnya. Orang telinga, orang akal, orang mata, orang hati, pattern dia sama je. Betul. Dan bukan saja orang Melayu kita, orang India, orang Cina, Mak Saleh, orang Arab, orang Pakistan, orang Turki, orang mana-mana, orang Afrika, orang mana-mana pun lah. Sama je sebenarnya. Jadi kalau kita dah biasa tengok, kita akan nampak pattern yang sama sebenarnya. Itu yang menariknya Allah jadikan manusia tu. Sebab Allah kata li ta'arafu, tu kamu kenal. Kenal tu maknanya kita kena peka lah tengok siapa dia ni, siapa diri kita, siapa dia ni, apa situasi sekarang, dan juga apa yang perlu kita tingkatkan sesuai dengan keperluan kita.
4 soalan tu untuk jadikan kita matang. Kan kena simpan ni, ingat 4 soalan ni. Kan. Okey Ustaz, kita nak berehat seketika. Kembali selepas ni Ustaz mungkin boleh jawab soalan ni dari sahabat kita Yasir bertanya. Ustaz, ujian dan masalah banyak berikan kematangan kepada seorang. Berdasarkan pengalaman Ustaz, kenapa orang-orang di Palestin begitu hebat kematangan mereka Ustaz? Nanti kita boleh bawakan sedikit di sini. Okey, baik, kita rehat seketika. Untuk anda jangan ke mana-mana, kekal bersama IKIM. Kita akan sambung lagi menerusi perkongsian rancangan Pesona di Zahra selepas ini. Ibnul Haytham. Ibnul Haytham merupakan ilmuwan yang sering menguji hipotesisnya dengan melakukan uji kaji. Usahanya itu akhirnya membentuk kaedah saintifik lebih 200 tahun sebelum sarjana Eropah mempelajarinya, iaitu dengan membaca karya-karyanya. Melalui uji kaji yang dijalankan itulah, misalnya, beliau mendapati cahaya bergerak pada garisan lurus. Uji kaji yang dijalankan beliau ialah dengan menggunakan kanta, cermin, pembiasan dan juga pantulan. Beliau merupakan orang pertama yang melihat komponen-komponen melintang dan menegak, cahaya yang terpantul dan terbias secara berasingan. Hal ini merupakan langkah penting untuk memahami optik dalam konteks geometri. Ibnul Haytham juga mengkaji proses terbentuknya penglihatan, struktur mata, pembentukan imej dalam mata dan sistem penglihatan. Ibnul Haytham yang digelar Bapa Optik meninggal dunia ketika berusia 74 tahun di Mesir pada tahun 354 Hijriah bersamaan 1039 Masehi. Ketahui bila segmen-segmen kegemaran anda akan ke udara di Radio IKIM. Layari www.ikim.my dan klik di Ruangan Radio. Terdapat juga info-info menarik mengenai personaliti Radio IKIM. IKIM, inspirasi Inforia Islam. Kembali bersama IKIM, Inspirasi Inforia Islami. Saya Syafiq. Kita nak teruskan lagi bincang-bincang kita di rancangan Pesona di Zahra. Jom sama-sama tonton sekarang di YouTube, di Facebook, sebab kita ada secara langsung dekat situ. Okey, like, comment, share banyak-banyak untuk manfaat kita bersama-sama. Baik Ustaz, sebelum kita berehat tadi, ada sahabat kita yang bertanya, soalan dari Cik Yasir bertanya, Ustaz, ujian dan masalah banyak memberikan kematangan kepada seseorang Ustaz. Berdasarkan pengalaman Ustaz, kenapa umat Islam, saudara kita di Palestin begitu hebat kematangan mereka Ustaz? Bagaimana Ustaz? Okey, saya pernah bertanya. Okey, kita cerita pasal Palestin sikit kan. Sekarang ni doakan di Masjid Aqsa, mereka tidak membenarkan, mereka di Israel tidak membenarkan untuk sembahyang dekat Masjid Al-Aqsa itu sendiri. Dan orang Islam solat di kubur, dekat tepi Masjid Aqsa ada kubur orang Islam. Mereka sembahyang Jumaat di situ dekat kubur tu. Jadi memang masjid lengang, hanya satu saf saja dibenarkan, dan hari Jumaat tidak dibenarkan untuk solat. Okey, so ni saya sedang mencadang untuk membawa imam satu Masjid Aqsa, the real imam. Sebab ramai orang datang mengaku Imam Aqsa. Ini memang the real imam satu Masjid Aqsa, Syekh Yusuf Abu Sunainah tu, untuk berada di sini insya-Allah untuk beberapa ketika lah. Saya cadang tu. Okey, saya pernah tanya benda ni pada imam. Saya kata, imam, macam mana orang Aqsa ni atau orang Palestin begitu hebat? Dia kata bukan orang Palestin tu, tapi barakah tanah Al-Aqsa itu. Jadi maknanya tanah Al-Aqsa ni dipanggil maknanya Ardul Barakah atau Ardul Syuhada, mana tanah syuhada. Dengan sendirinya siapa yang berada di situ, orang penakut pun boleh jadi berani. Dalam hidup kita ni ada satu konsep dipanggil berkat, keberkatan. Contoh macam ada keberkatan datang daripada tempat, ada keberkatan datang daripada masa. Contoh bulan Ramadan. Bulan Ramadan, macam mana orang yang tak boleh berhenti merokok boleh berhenti, bukan sebab dia kuat, tetapi barakah Ramadan itu. Macam barakah Mekah kan, orang boleh menangis kat Mekah padahal dia bukan main keras kat Malaysia kan, maknanya kat negara dia kan, tapi kenapa boleh menangis? Sebab barakah tanah itu. Ini saya pernah cerita dulu. Satu hari saya membawa rombongan untuk ke sana Masjid Aqsa, dan waktu tu memang tengah perang di Gaza, melimpah sampai ke Al-Aqsa macam mana sekarang ni lah. Di maknanya waktu tu ramai saya punya jemaah yang kata, Ustaz, kita batalkanlah trip ni, bahayalah. Saya kata tak ada apa, saya dah berhubung dengan saudara-saudara kita di sana, maknanya Jerusalem tak ada apa insya-Allah. Jadi akhirnya mereka semua sepakat nak pergi. Jadi sampai di sana, okey, makcik-makcik yang rasa takut nak batalkan trip ni,
dekat sana dia ada kat barisan hadapan tau. Yang bersama orang Palestin yang marah orang Israel, tutup masjid dia. Apa dia cakap saya pun tak tahu kan. Kita dapat di belakang. Bukan main ni makcik dia. Saya kata, Allah. Jadi saya lihat sendiri apa kata imam tu, maknanya memang tanah itu menjadikan orang jadi lebih berani semuanya. Itu antara kelebihan dia so sebab itu hidup kita penuh dengan ada barakah, rezeki ada berkat dia, umur ada berkat dia, keluarga ada berkat dia. Berkat-berkat ni adalah satu benda yang akan menjadikan kita jadi lebih bagus, mengikut kesesuaian kita lah. Jadi maknanya sebab itu kita maknanya dari sudut orang Palestin tu, sebab tanah bumi Palestin itu sendiri ada barakah yang memang jadi kawan mereka hebat. Mereka jadi berani di situ. Dan siapa-siapa yang datang situ pun akan boleh jadi berani. Wallahualam. Itu dia kan Ustaz, kematangan itu datang daripada pelbagai aspek kan Ustaz. InsyaAllah kita harapkan semua kita pun dalam belajar dugaan cabaran pun dapat kita tambah lagi ilmu dan juga pengalaman kita. Okey Ustaz, terus kita nak ke YouTube pula Ustaz. Ada sahabat kita Rokiah Jantan bertanya, Ustaz, suami saya orang mata dan saya orang hati dan rasa macam saya tak boleh nak masuk lah Ustaz dengan diri dia Ustaz. Jadi macam mana saya nak ngam dengan suami Ustaz? Okey, suami orang mata dan dia orang hati. Bagaimana Ustaz? Okey, saya faham sebab apa. Orang mata ada respon spontan. Jadi respon spontan tu yang tak tahan bagi orang hati. Maksudnya orang mata ni kan tak, dia ada respon spontan. Jadi kalau apa-apa dia kena dulu, dulu, macam bang boleh awak ni. Macam tu kan. Dia ada respon spontan. Jadi bagi orang hati kadang-kadang dia nak bercakap tu dia nak kona dulu bang, rasa-rasanya kan bang, rasa-rasa kalau pergi majlis kahwin tu kan bang, ramai orang pakai gelang yang bagus bang. Maksudnya dia nak cerita beli gelang, tapi dia cerita pasal dia kahwin dulu. Pusing dulu Ustaz, pusing dulu cik. Pusing kan. Jadi awak ni ikut orang sangat, ikut orang ni tak habis hidup kita ni. Jadi kita berkecil hati. Jadi saya faham tak boleh pergi tu sebab apa, respon spontan tu jadi maknanya mungkin nanti boleh balas, boleh bagi jawapan balik betul kita apa yang saya sebut ni. Jadi maknanya bagi orang hati dan berhadapan dengan orang macam ini, kena belajar pakai baju kalis kata. Dekat luar ada baju kalis peluru, ini kalis kata. Maknanya memang kena belajar, kena pakai baju kalis kata. Telinga kita ni memang kena belajar. Orangnya memang macam ni. Kita bukan judging dia. Biasanya memang orang macam tu. So ada kita kenali pasti dia punya respon spontan dan kata-kata dia, maksudnya itu kata-kata bukan daripada hati, tapi daripada mulut dia tu. Memang respon spontan dia tu. Jadi mana akak sabar, dan itulah dia. Akak kena keraskan sikit, maknanya perasaan tu, kentalkan sikit. Orang hati kadang-kadang dia sensitif. Dan kadang-kadang, maaf saya sebut, kadang-kadang sensitif orang hati ni sampai benda yang tak realistik boleh juga. Sensitif dia sama benda yang tidak realistik boleh juga. So belajar juga realistik, naikkan sikit. Maknanya kita punya dalaman pun, jangan sampai terlalu sensitif. Sikit dah nangis, sikit dah nangis kan. Sikit dah kecil hati, sikit dah sentap kan. Maknanya kena bina juga peribadi yang kuat. Wallahualam. Okey, baik Ustaz. Tadi kita ada sentuh juga tentang kerjaya Ustaz. Ada sahabat kita ingin tanya sedikit berkaitan dengan kerjaya ni. Azimah Adnan, itu nama Facebook beliau Ustaz. Nak anak saya ambil jurusan pelajaran dalam bidang undang-undang. Watak mana yang sesuai Ustaz untuk orang yang belajar tentang undang-undang Ustaz? Undang-undang ni dia berkaitan dengan dipanggil apa dipanggil ada satu istilah dia bukan artistik ni benda seni. Dia dipanggil Allahumma saya lupa dah kan. Jadi dia bagus orang mata sebenarnya. Jenis orang yang ada jawapan spontan kan. Maknanya tapi preparation bagus orang telinga. Sebab tu kalau kita ada staff maknanya untuk preparekan semua dokumen-dokumen, orang telinga sangat bagus. Tapi berhujah orang mata bagus sebab ada respon spontan dia. Maksudnya spontan dia. Tapi spontan dia kena bantu dengan orang telinga. Spontan dia kena ada detail juga. Kalau tak ada spontan saja, tapi tak detail. Tapi bagus berujah sebagai orang mata sebab ada respon spontan dia. Wallahualam. Okey, baik Ustaz. Hidayah Muhammad bertanya, Ustaz, seawal umur berapa sifat-sifat ataupun kategori jenis watak-watak ni kita boleh dilihat? Contohnya anak tu seusia dia macam mana Ustaz? Okey, sebenarnya daripada kecil boleh nampak. Kita boleh nampak anak kita daripada kecil. Kalau orang telinga tu kecil-kecil tak payah diajar. Dia memang pandai mengemas. Nyusun mengemas, memang pandai. Daripada kecil boleh nampak. Boleh kecil nampak orang hati.
asyik melendit kita panggil apa melendit melendit apa panggil dari Syafiq tu maknanya duduk dekat mak dia kan Melepek kan. Duduk melepek kan. Dengan mak je Ada emak kan. Boleh nampak orang hati, boleh nampak orang akal. Orang akal ni buat kerja dia je. Dia buat hal dia je. Orang mata boleh nampak, orang telinga boleh nampak, orang akal boleh nampak, orang hati boleh nampak, orang mata boleh nampak. Sebenarnya boleh nampak. Cuma kita perlukan kepekaan untuk berfikir tu. Tengok, perhatikan. Bagus dia. Katakan ada orang hati ni terkenal dengan artistik. Artistik ni benda-benda seni So maknanya kita boleh hantar benda-benda kesenian, benda-benda kecil tu untuk develop dia punya peribadi tu. Contoh macam orang hati antara suka melukis, itu ada sisi orang hati artistik, benda artistik kan. Macam orang telinga susun. Betul, orang telinga bagus benda susun, benda maknanya dipanggil